Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira binti Alias, nombor matrik 136497. Hari ini saya akan membincangkan tentang dasar kurikulum kebangsaan dari segi kelemahan dan kekuatan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan dahulu konsep dasar kurikulum kebangsaan. Dasar kurikulum kebangsaan adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah yang melibatkan dan harus disertai oleh semua pelajar. Dasar kurikulum ini, aktivitinya dilakukan mengikut kesesuaian sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apakah dasar-dasar yang terdapat dalam dasar kurikulum kebangsaan. Sebanyak di dalam kurikulum kebangsaan terdapatnya dasar utama dan dasar-dasar sokongan. Dasar-dasar ini direalisasikan dalam kerangka dasar pendidikan kebangsaan yang berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam dasar ini, saya mengenal pasti bahawa terdapat banyak penunjuk yang kuantitatif yang dirumuskan bagi menghasilkan sesuatu penanda araf ataupun benchmarking bagi menentukan prestasi pelaksanaan kurikulum yang lebih objektif. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang kelemahan dasar kurikulum kebangsaan. Kelemahan pertama yang dapat saya kenal pasti adalah kelemahan dari segi kemudahan dan kepakaran guru. Seperti yang kita ketahui, dalam sesuatu dasar pendidikan yang melibatkan sekolah, guru adalah sebagai penggerak utama yang menjamin keberjayaan sesuatu dasar yang telah ditetapkan. Apa yang saya dapat kenal pasti ialah sebahagian aktiviti yang dijalankan oleh guru tidak berasaskan matlamat pendidikan kerana guru ini kurang pengetahuan yang menyebabkan pelaksanaan kurang berkesan. Seperti yang kita ketahui, bagi melaksanakan kurikulum ini, guru perlulah diberikan latihan yang mencukupi, pengetahuan yang mencukupi bagi mereka untuk menjadikan dan menjayakan ini dalam kalangan pelajar. Jika prestasi pelaksanaan aktiviti kurikulum ini diabaikan, maka hasrat untuk menjadi institusi pendidikan sebagai pusat kecemerlangan yang menyeluruh tidak akan berjaya direalisasikan. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa peranan guru amatlah penting bagi menjamin kejayaan sesuatu dasar itu. Baiklah, jika kita pergi dengan lebih lanjut, ramai guru termasuk pengetua di Malaysia ini masih kurang cekap dalam mengendalikan pengurusan yang berkualiti. Hal ini kerana mereka tidak terlatih dalam kebolehan menguruskan aktiviti. Mereka juga tiada kemahiran dalam bidang yang dipertanggungjawabkan. Mereka juga tiada pengetahuan, kepegawaian dan tiada kepakaran sebagai jurulatih bagi menjalankan kegiatan kurikulum dalam kalangan pelajar. Baiklah, kelemahan yang kedua ialah tidak membahagikan masa dengan baik. Seperti yang kita ketahui, kegiatan kurikulum ini merupakan satu tambahan kepada kurikulum yang sedia ada. Jadi, di sini akan berlakunya dari aspek pengabaian masa di mana antara kedua-dua pihak sama ada guru ataupun pelajar tidak mampu untuk membahagikan masa dengan baik bagi menjayakan aktiviti kurikulum. Hasilnya, guru dan pelajar mungkin akan mengalami tekanan dan sebagainya. Hal ini juga menyebabkan perkara yang mereka ikuti dalam kurikulum yang dijalankan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini sedikit sebanyak akan menyebabkan berlakunya pengurangan untuk keberjayaan sesuatu dasar dalam kurikulum ini. Misalnya, murid tidak bersemangat untuk bersukan kerana penat dan guru juga tidak bersemangat untuk memberi tunjuk ajar yang terbaik kepada murid. Seterusnya, kelemahan yang ketiga dalam dasar kurikulum kebangsaan ialah sumber kewangan yang terhad. Seperti yang kita sedia maklum, untuk melaksanakan sesuatu kurikulum ini, banyak perkara yang diperlukan untuk kita lakukan dengan terbaik.
Misalnya dari segi kewangan, tidak dapat dinyatakan lagi bahawa kewangan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi melaksanakan atau menjayakan sesuatu program ataupun dasar. Kewangan di sini yang saya maksudkan ialah untuk membeli peralatan-peralatan kurikulum di sekolah, menyediakan tempat yang sesuai untuk murid supaya lebih berhati-hati semasa menjalankan kurikulum, dan banyak lagi kewangan-kewangan yang diperlukan bagi menjayakan dasar ini. Jika saya perhatikan bahawa masih banyak sekolah-sekolah di Malaysia ini yang tidak mempunyai kelengkapan yang mencukupi bagi menjamin ataupun menampung bilangan pelajar untuk mengikuti kurikulum secara menyeluruh. Seterusnya kita masuk pula kepada kekuatan dasar kurikulum kebangsaan itu sendiri. Bagi saya, kekuatan pertama dasar kurikulum kebangsaan adalah memperteguhkan konsep perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan penduduk yang terdiri daripada berbilang kaum, yang menyebabkan perpaduan merupakan satu asas penting bagi membentukkan sebuah rakyat yang hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Jadi, kurikulum ini sememangnya sangat membantu untuk mengukuhkan konsep perpaduan dalam kalangan pelajar. Misalnya, dalam kalangan pelajar Melayu, Cina dan India. Kurikulum ini akan menyebabkan mereka bersatu tenaga dan seterusnya mereka akan mempunyai pemikiran yang luas untuk memperteguhkan konsep perpaduan negara. Kekuatan yang seterusnya dapat saya ambil daripada dasar kurikulum kebangsaan ialah dapat mencungkil dan mengembangkan bakat dan minat pelajar dalam lapangan yang mereka sukai. Setiap orang ataupun setiap pelajar ini mempunyai bakat ataupun kebolehan mereka sendiri dalam aktiviti kurikulum. Misalnya, mereka minat lari, minat bersukan dan sebagainya. Jadi, kurikulum yang dilaksanakan ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan minat dan bakat mereka untuk diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi. Malah ini juga akan membantu mereka untuk memperoleh masa depan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin dan menjadikan mereka seorang rakyat yang sihat dan cergas. Kekuatan yang ketiga yang dapat saya ambil daripada dasar kurikulum kebangsaan ialah mendedahkan pengalaman pentadbiran sesebuah persatuan dan kelak bagi memupuk semangat kepimpinan dalam diri pelajar. Seperti yang kita ketahui, bakat kepimpinan dan pentadbiran ini harus menjadi asas penting semasa berada di sekolah kerana mereka akan menggunakannya dengan lebih banyak dan lebih luas di universiti. Jadi setiap pelajar haruslah ada konsep ini dalam diri mereka bagi mereka melangkah ke peringkat yang seterusnya. Di universiti mereka harus menguruskan ini semuanya dan tidak lagi harus bergantung kepada guru. Di sekolah kita boleh lihat pelajar boleh memerhati bagaimana guru itu mengelola sesuatu pertandingan, misalnya mengelola sesuatu sukan di sekolah misalnya. Jadi hal ini akan memberikan sesuatu kebaikan dan pengajaran dari diri mereka bagaimana untuk menguruskan aspek ini dengan lebih baik. Sekian saja apa yang saya bincangkan pada hari ini. Kelemahan dan kekuatan dasar kurikulum ini akan membantu kita untuk menerbitkan ataupun menjadikan sebuah dasar kurikulum kebangsaan lebih baik. Terima kasih.